السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memberikan, dan saat ini Allah memberikan kepada kita ketentuan yang baik. Kita berada pada malam ini di dalam surau Baitur Raudah ini bukan kehendak kita, tapi adalah pilihan daripada Allah. Begitu juga saat ini dan waktu ini kita hidup bukan kehendak kita, tetapi pilihan daripada Allah. Lalu kita kena bertanya dengan diri kita, kenapa Allah masih beri peluang kepada kita untuk hidup saja-saja ke? Allah beri kita hidup ini hanya untuk kita makan-makan di kedai, jumpa kawan-kawan ke? Ataupun buat perkara yang sama yang kita buat puluhan tahun yang dulu. Sebab itu, apabila kita ini melihat kepada satu hadis daripada Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal itu, kata Nabi SAW, man dana nafsahu, dia sentiasa ikhtilaf dengan nafsunya. Apa kehendak nafsu kita ini, dia bersalah-salahan. Dia tidak manittaba'a hawahu, dia tidak mengikut kehendak hawa nafsunya. Yang mana nafsu kita ini berkehendakkan istirahat. Kita nak rehat, kita nak rehat, kita nak senang-senang. Padahal kita terlupa apa yang kita buat ini bukan ini tempatnya. Nak rehat, nak senang-senang bukan dalam dunia. Sebenarnya tempat kita kat sana. Kita lupa Allah jadikan kita ni untuk apa. Dan kita lupa apa yang kita sedang buat. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan mereka ini tak keluar daripada zon kehambaan. Orang yang boleh buat ibadat ini adalah seorang hamba Allah. Orang yang boleh melakukan ibadat atas kurnia hidup ini adalah hamba Allah. Orang yang tak lupa yang dia ni hamba,
Tapi kadang-kala kita dah rasa kita tuan. Aku pemilik hidup ini, aku pemilik rumah ini, aku pemilik harta ini, aku pemilik tempat ini, aku pemilik semuanya. Aku dan aku. Jadi kita terlupa yang Allah didik kita dalam salat. Satu hari 5 waktu. Berapa kali kita ucapkan Fatihah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Jadi kita ni adalah yang ditadbir. Tapi kita rasa hari ini aku hidup sebab aku nak hidup. Jangan lupa tuan-tuan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bukan sebab kita nak hidup, sebab Allah nak kita hidup. Dua tahun lepas ramai yang pergi menemui Allah sebab COVID. Ada sebahagiannya keluarga kita. Kenapa Allah tak ambil kita? Kenapa Allah tak matikan kita saat itu? Tapi Allah masih beri kita peluang untuk hidup sampai sekarang. Dan peluang yang Allah bagi kepada kita, apa yang telah kita buat, Ustaz, ataupun kita jumpa kawan-kawan, Alhamdulillah saya dah buat baik. Betul ke? Memang betul kita tak tinggal salat, kita tak tinggal salat jamaah, kita tak tinggal puasa Ramadan, kita tak lupa bayar zakat, kita tak lupa sedekah. Malam ini saya nak bincang sikit perkara yang merosakkan apa yang kita dah buat. Kita rasa kita dah bagus, sehingga kita tidak membaguskan orang lain. Kita rasa kita dah pandai, sehingga pandai kita suka mencari salah orang lain. Kita rasa kita dah kaya, sehingga kita mula rasa nak memiskinkan orang lain. Kita rasa kita dah dekat dengan Allah, kita mula nak tunjuk yang orang tu jauh dengan Allah. Tuan-tuan, rasa yang sedemikian itu tidakkah termasuk dalam golongan rasa yang dimurkai Allah? Kenapa iblis ini dia dilaknat? Sebab rasa tu, tuan-tuan. Kita jangan lupa tentang sejarah itu. Ayat tentang aba wastakbara wa kana minal kafirin ini, Allah ajar kita tentang rasa yang orang lupa rasa ni. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat dan seluruh makhluk itu sujud kepada Nabi Adam AS, iblis saja yang tak mau sujud. Alasan dia apa? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia rasa dia lebih baik, dan Allah tak sebut pun yang kau lebih baik dari Adam. Rasa itulah yang menjadikan dua sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Aba, mula dia memberontak. Aba ini engkar. Wastakbara, dia mula rasa sombong, mula rasa nak sombong diri, yang mana dia rasa dirinya terlalu baik. Orang banyak ibadah, dah semayang malam lama, dah zikir lama, dah semayang jemaah lama. Itu yang iblis rasa. Iblis ini dia dah hidup ribuan tahun. Ribuan tahun dia dah hidup. Dia dah duduk bersama dengan malaikat ribuan tahun. Dia dah bertasbih ribuan tahun. Dia telah beristighfar ribuan tahun.
Bukan 60 tahun, tuan-tuan. Allah bagi umur 60 tahun. Kita baru pergi masjid 20 tahun, tuan-tuan. 40 tahun lagi kita lalai. Dan ingat, yang 40 tahun lalai itu Allah sebut dalam At-Takatsur. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat, tak kira nikmat itu nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat, Allah akan tanya satu persatu tanpa cicir. Tanpa cicir. Sama ada orang tahu atau orang tidak tahu, keputusannya Allah telah mengetahui. Sama ada isteri kita, anak kita, kawan kita, keluarga kita tahu, hakikatnya Allah Maha mengetahui. Dan segala amalan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh makhluknya yang kita sendiri tahu, kiraman katibin. Dan tak ada siapa boleh lepas. Walaupun saya yang sedang bercakap ini, mungkin pada tuan-tuan saya sedang buat amal saleh, tapi pada Allah tidak ada siapa pun yang tahu illahu, melainkan Dia. Sebab rasa itu di dalam hati. Rasa besar dalam hati, rasa bagus dalam hati. Sebab itu penyakit hati ni tak ada siapa yang nak kesian. Kita kencing manis, tuan-tuan, orang akan ucap kesian kat kita. Kesian Tuan Haji. Kita nak bypass jantung, orang akan doakan kita, moga-moga sihat ya Tuan Haji. Sakit yang nampak, kita gaut, datang surau terhencut-hencut, tuan-tuan. Orang tanya, Tuan Haji pasal apa saya gaut? Mudah-mudahan sihat, cuba try ubat ni. Sombong yang dalam hati kita, siapa yang nasihatkan? Yang tak ada siapa pun tahu. Besar diri dalam hati kita, siapa yang nasihatkan? Siapa yang ucap kesian dekat kita? Siapa yang cadangkan ubat dekat kita? Tak ada siapa yang tahu. Dan tak pernah berlaku dalam hidup kita pun. Sombong kita dengan Allah. Sombong kita dengan Sayyidina Rasul. Sombong kita dengan sekalian makhluk Allah. Macam mana saya sombong dengan Allah? Allah masih beri kita peluang hidup pada hari ini. Apa yang kita buat? Tuan-tuan, Imam Ghazali dia bagi kita berfikir 60 tahun kalau orang ni hidup, maknanya satu hari 24 jam bagi 3, 8 jam dia kerja. Yang ni semestinya kita kerja 8 jam, pagi keluar, petang balik. Ada orang sambung lagi 8 jam dia tidur. Yang ni semestinya di rumah kita tidur, dalam pengajian kita tidur, dalam khutbah kita tidur. Kita tetap tidur, walaupun kita dengar nama Allah, kita tetap tidur. Saya nak bercakap macam ni, tuan-tuan. Allah sebut tak dalam Quran bahawasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hati dia rasa gemetar. Ini sifat yang Allah sebut, tapi kita dengar nama Allah, kita mengantuk. Siapa aku? Allah sebut macam tu, tapi aku berbeza dengan apa yang Allah sebut. Aku ni siapa? Saya tidak bercakap tentang penilaian daripada manusia, tapi saya bercakap tentang penilaian pada sisi Allah. Manusia hari ini dia kata kita bagus, mungkin besok dia kata kita ini tak bagus. Manusia hari ini dia sayang kita, mungkin besok dia akan benci kita. Berbeza dengan Allah. Manusia
Hari ini kita bagi tahu semua aib kita sebab kita kawan rapat dengan dia. Seumpama isteri kita. Kita cerita buruk-buruk kita dengan isteri kita. Ketika mana isteri kita akan cerita dengan orang? Bila dia dah bercerai dengan kita. Begitulah kawan baik kita. Ketika dia jadi kawan baik kita, dia simpan rahsia kita. Kita yang bagi tahu kawan kita, aku dulu macam ni, macam ni. Tetapi setelah ia bermusuh dengan kita dan dia bongkar semula keaiban kita. Berbeza dengan Allah. Ketika kita memberitahu kepada Allah akan segala kesalahan kita, kesilapan kita. Jika Allah ampunkan segala aib kita, nescaya ditutup di dunia dan di akhirat. Ini Allah. Tuan-tuan, saya ni bukan orang pandai. Saya datang ni bukan nak mengajar macam ustaz lain. Ustaz lain dia ilmu banyak. Saya datang sini sebab nak silaturahmi. Saya tak pernah kenal tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak kenal saya. Saya tak pernah jumpa tuan-tuan dan tuan-tuan tak pernah jumpa saya. Hari ini kita berjumpa. Kenapa Allah jumpakan? Inilah dikatakan rahmah. Kenapa saya nak jumpa tuan-tuan? Sebab saya pegang satu hadis berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy-Nya. Kenapa kita perlukan naungan arasy Allah? Sebab besok di mahsyar susah. Nabi bagi tahu kita ada orang akan tenggelam dengan peluhnya. Kenapa peluh banyak sangat? Panas ke? Dia sebab panas dosa kita. Banyak mana dosa kita, banyak itulah kita merasai kepanasan. Ustaz, saya dah taubat, betul ke? Kita tak buat dosa dah. Sampai hari ini kita masih lagi tak tinggalkan dosa dan maksiat. Memang kita solat, tapi kita masih gaduh sama sendiri. Satu taman kita masih lagi ada hasad, dengki, iri, cerita belakang-belakang. Yang ni amal saleh ke, perkara yang Allah sayang ke, atau perkara yang Allah larang? Memang kita salat. Hasad ini tuan-tuan, kita tak dengar ke hadis daripada Nabi, orang yang hasad dengki, amalannya ini terbakar seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Takkan Nabi cakap kita tak percaya, kita masih buat lagi, kita masih ada lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Sayyidina Rasul dan dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, apa kata ulama? Beberapa perkara, 6 perkara yang merosakkan amal. Pertama, iaitu orang yang sentiasa sibuk dengan aib orang lain. Sibuk cari aib orang lain. Sibuk kisahkan salah orang. Orang ni salah, orang ni salah. Sibuk cerita salah orang. Orang ni salah, orang ni salah. Aku tak salah. Agak-agak ketika kita kata orang tu salah, ketika kita cakap orang tu salah, kita betul. Ketika kita cari salah orang itu, salah ke betul? Ketika kita korek salah orang tu, salah ke betul? Kan ada hadis, bila hamba-Ku buat salah pagi-pagi, petang-petang aku tutup, kata Allah. Bila hamba-Ku buat salah waktu malam, pagi-pagi aku tutup. Allah dah tutup, kita buka, sebab tu Allah marah.
Marahnya sampai macam mana yang Allah marah ni? Kalau kau gali aib orang, kau buka aib orang, kau tengok aib orang, seluruh semayang kau, puasa kau, apa yang kau buat, kita kira amal saleh, semua aku bagi dekat orang tu. Yang kita dah tahu aib orang, dah cerita aib orang, dah buka aib orang ini, 1 orang ke 1000 orang ke 10,000 orang. Dan dosa dengan manusia ini tak diampunkan oleh Allah selagi mana orang yang kita buka aib itu mengampunkan kita. Agak-agak tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dah berhenti belum? Atau masih buat lagi? Kalau masih buat lagi, kita ada rasa bersalah tak? Kita rasa takut tak dengan Allah? Sebab itu kenapa kita ni tak boleh nak menangis. Sebab itu kenapa kita ni tak boleh nak rasa kesalahan. Sebab orang yang Nabi kata, ketika dosanya terlalu banyak, hati dia mula keras. Sebab itu kata ulama, orang yang sibuk menggali aibnya sendiri, nescaya dia tidak akan ada masa untuk mencari aib orang lain. Dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara ini apabila Allah menghendaki kita dan pilih kita untuk jadi orang baik. Pertama, apa kata Nabi? Yufaqahuhu fid din. Allah berikan dia faham tentang hukum dan hakam. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Allah fahamkan dia zaman ni. Alhamdulillah Ustaz, saya dah ngaji sebulan 40 kali Ustaz. Dah daurah kitab sana, dah berapa kitab saya dah khatam. Takkan orang alim tak tahu lagi yang mengumpat tu haram? Takkan orang alim tak tahu lagi yang hasad tu haram? Takkan orang yang dah buat kerja agama tak tahu yang tu haram? Takkan orang yang dah semayang tak tahu lagi? Orang yang dah ngaji setiap malam takkan tak tahu lagi? Kenapa ya kita ada ilmu tapi kita tak boleh buat? Rupanya berkat ilmu itu diangkat oleh Allah. Ketika keberkatan ilmu itu diangkat oleh Allah, maka kita diberikan pengetahuan tetapi tidak diberikan hidayah. Yang ni kita takut. Kita diberikan ilmu tetapi tidak diberi hidayah. Yang ni kita takut, kita rasa kita dah banyak ibadat, balik kita kosong. Yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang muflis itu. Kedua, apa kata Nabi? Orang yang Allah pilih jadi orang baik. Wa zahadahu fid dunya. Zuhud pada dunia. Maka sahabat bincang benda ni. Apa tu zuhud? Malam ni saya tak dapat ceritakan. Sebab kalau saya cerita tak habis yang 6 ni. Saya ringkaskan. Maka hakikat zuhud itu, kata ulama, mereka yang boleh melupakan perkara yang selain daripada Allah. Matlamatnya bukan dunia ni, bukan orang ni, tetapi zaman ini orang telah menjadikan dunia ni matlamat, kawan-kawan ni matlamat. Mereka lupa matlamat kita adalah meraih keredaan Allah dan rahmatnya. Sebab apa? Sebab kita mau orang yang tak layak masuk syurga sebab salah banyak. Ni umur sekarang pun salah, belum umur muda lagi tuan-tuan. Kita kerja dulu, kita buat salah apa? Kita tipu itu, tipu ini.
Kan? Macam-macam kita khianat. Orang tak tahu, tapi malaikat kira ni. Dia dah tulis. Semua orang tak tahu. Ini wazahadahu fid dunya. Yang ketiga, wabassarahu uyubahu. Dia sentiasa melihat kesilapannya. Bila Allah nak pilih dia jadi orang baik, dia mula tengok silap dia. Aku silap, aku silap, aku silap. Yang ni aku silap ni, apa silap aku Aku dah umur banyak, tapi sembahyang sunat pun aku tak mampu buat. Kita nak cakap kita hebat apa tuan-tuan, qabliyah ba'diyah pun tak mampu nak cukupkan. Qabliyah ba'diyah tak mampu cukup. Jangan kita petikaikan diri kita tentang sembahyang malam. Ba'diyah Isya tak mampu nak sembahyang. Kenapa balik cepat? Semua urusan dunia, bukan urusan akhirat. Selama mana kita nak kena tipu dengan dunia kita, sehingga kita tinggalkan umur dan peluang yang Allah bagi. Walaupun Nabi tawarkan kepada kita tawaran yang hebat. Contoh macam ni. Siapa yang sembahyang sunat ba'diyah Isya 4 rakaat, sama ada dengan 1 salam atau 2 salam. Maka kata Nabi, seperti mana dia telah beribadat pada malam Lailatul Qadar. Walaupun Nabi berikan tawaran itu, kita tak endahkan. Biarlah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar lah. Lantaklah tawaran daripada Nabi itu. Aku orang bagus kan? Aku memang ahli syurga. Memang betul kita semayang tuan-tuan. Tapi Allah sebut dalam Quran macam ni, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni boleh cegah fahsyak munkar. Kalau kita ertikan dalam bahasa yang mudah faham, orang yang semayang makin jadi baik. Baik. Kita nak tahu kita baik macam mana ya? Nabi tunjukkan. Kalau kau nak tahu kau baik, Nabi kata tanya 3 golongan ni. 1, tanya isteri kamu. Kamu suami yang baik tak? 2, tanya anak-anak kamu. 3, Nabi kata tanya jiran kamu. Jika 3 golongan ini memastikan kita saleh, kita salah. Tapi kalau 3 golongan ini tidak mengatakan kita orang baik, belum tentu kita orang baik. Ini Nabi tunjukkan, Nabi sayang kita sehingga Nabi bagi kata kunci. Apa solusinya? Hidup ni bukan sekadar semayang tuan-tuan, bukan sekadar puasa, bukan sekadar bangun malam. Ia ada kaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hidup ini bukan sekadar berkuliah macam saya. Oh dah kuliah, saya kira dah lepas amal ma'ruf nahi munkar. Tapi saya sakiti jiran saya. Saya sakiti isteri saya sakiti anak-anak saya. Bukan itu sahaja tuntutannya untuk kita masuk syurga. Tuan-tuan pernah dengar hadis tak? Bila Dajjal datang, yang ulama yang ikut Dajjal saja 70,000 orang. Kalau ulama saja 70,000, yang bukan berapa orang? Kita sendiri pun ada geng-geng tuan-tuan. Macam mana? Kalau geng ini tak nak campur geng itu tak nak campur geng ini. Nabi ajar macam tu ke tuan-tuan? Yang kita kata kita ikut sunnah Nabi itu, Nabi ajar macam tu ke? Nabi ajar aku macam tu. Bilal bin Rabah hamba abdi. Sayyidina Abu Bakar bangsawan. Abdurrahman bin Auf bangsawan.
Kita disatukan dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kita bangga sangat yang kita ikut Nabi SAW. Benar ke? Kita tengok sejarah. Di mana Nabi berpijak, di situ terbitnya sayang. Bukan terbitnya benci, tuan-tuan. Tak tahulah kalau ada di mana Nabi berpijak, di situ terbitnya kebencian. Bumi Taif, Nabi pergi, Nabi dibaling dengan batu. Sebab kasih Nabi ketika Jibril nak menghapuskan seluruh penduduk Taif, Nabi tak bagi. Nabi kata, wahai Jibril, mungkin hari ini mereka tak terima aku, tetapi keturunannya menerima aku. Terbit kasih, tuan-tuan, daripada kasih Nabi. Apa yang terbit kasih? Iaitu terbitnya akan kegemilangan Islam itu dengan kasih Nabi, bukan kebencian Nabi. Kita kalau orang baling kita benci sampai 7 keturunan. Tapi kita orang hebat, kita kan semayang, kita kan puasa, kita kan zakat. Tuan-tuan, tak ada ke orang semayang yang masuk neraka? Tak ada ke orang baca Quran yang masuk neraka? Ada hadis, tuan-tuan. Tak ada ke orang alim masuk neraka? Ada hadis, tuan-tuan. Tak ada ke orang yang buat amal ma'ruf nahi mungkar masuk neraka? Ada hadis, tuan-tuan. Tak ada ke orang fisabilillah masuk neraka? Ada hadis, tuan-tuan. Siapa yang tak ada orang masuk neraka? Illa tuqa, Nabi kata. Melainkan orang yang bertakwa. Orang ni Allah pelihara. Baik. Baik, yang kedua. Kita isyak ke berapa? 8:45 insya-Allah. Kedua, apa yang membuatkan seseorang itu rosak amalnya? Itu kata ulama, qaswatul qulub, bila hati dia rosak, hati dia keras. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak ayat yang Allah sebut. Dalam Al-Baqarah ada, dalam Al-Anfal ada, tentang hati yang keras. Hati keras ni, orang ni jahat ke? Pada Allah jahat, kadang-kala pada manusia baik. Pada manusia kadang-kadang baik, tapi pada Allah jahat. Sebab orang yang ketika sombongnya mula bertempat di dalam hatinya, dia tak akan terima pandangan orang, nasihat orang. Dia tak akan terima dia, sebab dia rasa dia betul. Saya selalu cakap dalam diri saya dengan anak, saya kata, orang mukmin, Allah terangkan dalam Quran sifat dia macam ni. Saya cakap dengan anak-anak saya, kamu dah ada ke sifat tu? Kalau kita tak ada sifat tu, kita ni siapa Mukmin tetap mukmin, tapi takut kita ni mukmin asi. Mukmin asi kat mana? Mukmin asi ni dalam neraka. Kan Allah sebut ni sifat orang mukmin kan? Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran, jangan baca je tak pakai. Terus sekarang kita dengar orang hafal Quran buka tudung, orang hafal Quran main judi, orang hafal Quran ramai-ramai tengok wayang, orang hafal Quran. Bukan hafal Quran, Nabi tak suruh hafal, tuan-tuan. Tengok dalam hadis, hafizul Quran wa yahmiluha. Orang yang hafal dan beramal dengan Quran. Ya ke Ustaz, saya nak cakap dengan tuan-tuan macam ni. Kita semua dah faham, orang yang hafal Quran dia boleh syafaat keluarga dia kan. Tapi kalau yang hafal ni tak semayang subuh, agak-agak dia duduk surga ke neraka, tuan-tuan? Yang hafal Quran ni mengumpat,
Agak-agak dia syurga ke neraka, tuan-tuan. Kalau yang boleh syafaat ni dalam neraka, macam mana dia nak keluarkan orang? Dia pun sendiri kat dalam tu. Sekarang ni hafal Quran ke amal Quran? Tuan-tuan, ada hadis, Al-Quran hujjatun alaika, hujjatun laka aw alaika, Nabi kata. Quran ni boleh jadi penyelamat atau boleh jadi laknat atas kamu. Jadi yang salahnya Quran ke yang salahnya orang yang membaca Quran, menghafal Quran? Hebat sangat ke tuan-tuan? Yahudi pun hafal Quran, tapi dia tak beriman dengan Allah. Orang hebat ni orang mana? Hafizul Quran wa yahmiluha. Orang yang hafal Quran, orang yang beramal dengan Quran, yakni menanggung Al-Quran. Tuan-tuan, jangan senang dulu, jangan tenang dulu. Sebab dalam dunia ni bukan tempat tenang. Nak tenang kat sana, besok orang dah buang kita, barulah kita boleh tenang. Kat mana orang buang kita? Lianglah lahat. Dalam tu baru kita tahu tenang tak tenang. Semayang kita diterima tak? Puasa kita diterima tak? Zikir kita diterima tak? Dalam tu baru tahu. Macam mana nak tahu, Ustaz? Allah dah bagi tahu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buatlah ibadat sehingga datang waktu yakin. Apa waktu yakin tu? Kata ulama, mati. Ketiga, apa yang merosakkan amal? Hubbud dunya. Ni Allah pesan tuan-tuan dalam Quran. Allah kata apa? Barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nescaya kami tambah pahala itu baginya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, haba dunia, kami bagi juga, kata Allah. Tapi ingat satu lagi, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tak ada satu bahagian pun besok ke akhirat. Kalau kau buat ni sebab dunia, tak ada satu bahagian besok kau akan dapat kat sana. Sebab kat dalam dunia kau dah dapat. Kau yang minta macam tu. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita. Waktu sakit kita tak ada tangan, ya Allah saya sakit, sihatkanlah. Dah sihat kita buat apa? Kita tak cakap kita tipu Allah, tapi macam tipu. Dah sihat macam tu juga, semayang ba'da isyak pun tak nak, semayang sunat subuh pun tak nak, semayang malam pun tak apalah, semayang sunat je pun, mengumpat pun tak nak berhenti. Tapi masa sakit takut. Masa sakit takut sangat minta orang surau buat semayang hajat. Takut buat apa? Kita kata kita bagus, kita ada duit banyak, bagilah doktor tu suruh buat yang terbaik supaya bagi kita jangan mati. Rupanya baru kita tahu yang doktor ni tak boleh bagi aku hidup. Yang doktor ni boleh usaha untuk aku hidup. Yang bagi aku hidup Allah, kerana Allah bersifat yuhyi wa yumit. Tapi masa sihat kita terlupa. Yang kita ini dalam genggaman takdir Allah. Bila-bila masa Allah boleh ambil aku. Tapi kita tak nak guna ruang ni. Tak semayang sunat, nak zikir, baca Quran. Kita tak nak guna. Kita relax. Relax. Senang. Nanti kan kita tak puas hati, kita mengumpatlah kat belakang. Kadang-kadang ustaz yang mengajar ni, kita umpat kat belakang tuan-tuan. Nasib lah. Ustaz tu apalah, ustaz tu apalah. Kita baru duduk majlis ilmu, balik kita buat dosa. Dan berapa ustaz yang kita dah maki, berapa ustaz yang kita dah umpat, kita dah minta maaf belum. Dan ketika kita mula kata dia, kita cakap aib dia, seluruh amal soleh kita bagi ke dia. Kita rasa kita hebat ni, banyak bekal ni. Rupanya trailer kita kosong.
Tak ada apa-apa. Nampak gah dari luar panjang dari tanker ni. Tapi pun dalam tak ada apa-apa dah. Sebab kita dah paraid semua dekat orang. Itu belum kita putus silaturahim dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, pasal harta pusaka. Belum lagi kita gaduh dengan sama-sama jamaah, pasal jawatan dan sebagainya. Baik. Jaga tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh sayang sangat dunia? Sebab Nabi kata banyak mana sayang dunia, begitulah banyaknya rasa sakitnya mati. Selalu orang cakap, lepas Isyak nanti jangan lupa baca Kahfi. Nanti lepas daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni dia tawarkan kita apa tuan-tuan? Dunia ke? Dia tawarkan kita apa agak-agak? Makanan ni dunia kan? Masa tu semua orang tengah lapar. Lalu ditawarkan kat kita makanan. Tapi kau nak makan boleh. Kau kena mengaku aku Tuhan. Kita kapi dulu. InsyaAllah Ustaz, saya dah baca Kahfi. Tapi korban baru ni, daging dengan kopen tak cukup pun. Yang buat tu yang baca. Ada yang baca Al-Kahfi tu. Patut dia dapat 1 bungkus, dia bawa balik 3 bungkus. Tu yang baca Al-Kahfi tu. Tu yang semayang tu. Tu yang mengaji tu. Bukan orang sabdadah yang buat. Jadi nak salahkan Al-Kahfi ke, nak salahkan janji Nabi ke, nak salahkan Tuan punya badan? Lembu sikit ke, lembu banyak ke, tak ada penyelesaian. Jadi nak selesaikan masalah ini, masalah lembu ke, masalah orang yang buat? Jadi menunjukkan kita masih jahat. Sepatutnya dah 20 tahun selesai. Kenapa tak boleh selesai? Kenapa tak boleh selesai? Ini masa kenyang ni kita tewas dengan sebungkus daging. Besok kalau lapar boleh. 2 tahun tau. Tak ada makanan semua. Nabi kata orang mukmin saja yang kuat. Sebab makan ni tasbih. Macam mana? Saya tak tahu. Sebab pada Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nabi Ibrahim duduk dalam api. Kita mustahil. Pada Allah tak. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun. Bukan duduk dalam homestay tuan-tuan. Hidup. Pada kita tak sampai akal. Orang mukmin cuma makan tasbih saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenyang. Dan dia yang selamat. Itu saya kata, jangan kata kita ni bagus. Allah uji kita. Kita tewas dan tewas. Kemudian yang keempat, dah masuk dah? Dah masuk dah? Lagi 30 saat. Nanti beritahu saya nak azan. Nak azan lah? Azan saya berhenti. Baik.
أشهد أن محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم رب العالمين الصلاة القائمة آت السنة محمد الشرح والدرجة وبعث المقام محمد إنك لا تخلف الميعاد. Ada dua lagi tuan-tuan daripada 6 perkara tersebut. Sebelum saya nak teruskan, saya nak tanya tuan-tuan, kita nak berhenti ke kita nak terus? Betul Kalau nak berhenti, saya berhenti, saya tak kisah, saya ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata berhenti, saya cepat balik rumah, yang tu je. Tuan-tuan pun cepat balik, boleh rehat. Tuan-tuan kata nak terus, saya terus. Terus boleh. Sebab sekarang ni dia kena majoriti. Baik. Yang kelima, qillatul haya. Ketika kita ada sifat ni, kita mula rosak. Apa dia? Sikit rasa malu. Satu, kita diangkat rasa malu dalam diri kita sehingga kita tak malu nak buat maksiat. Zaman ni berlaku, Allah dah angkat rasa malu. Khususnya Allah angkat rasa malu pada diri orang perempuan. Sekarang berlaku. Hakikat rasa malu kita tuan-tuan dengan Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Allah ni sangat baik dengan kita. Kita nak apa, Allah bagi. Kita nak duit, Allah bagi. Kita nak rumah, Allah bagi. Kadang-kadang bukan sebiji sampai 3-4 biji sampai buat homestay. Kita nak kahwin, Allah bagi. Dah kahwin, kemudian kita minta lagi, ya Allah aku nak anak. Dah 4 tahun kahwin tak ada anak. Nangis-nangis kita minta dengan Allah. Kita nak kerja kena buang, Allah bagi. Cumanya kita tanya, apa aku bagi dengan Allah? Banyak mana aku dah bagi dengan Allah? Kita minta macam-macam dengan Allah. Tak salah. Ambil nikmat tu tak salah. Sebab tu perintah kan dalam surah Al-Jumu'ah, Faiza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ambillah. Tapi Allah ingatkan kita, wazkurullaha katsira. Allah la'allakum tuflihun. Persoalannya, kita bagi apa dengan Allah? Bagi apa? Hari ini banyak mana selawat kita. Kita kata nak syafaat. Padahal tu perintah. Ada perintah ke Ustaz? Ada kan dalam Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hari ini berapa banyak istighfar kita? Saya 100 Ustaz. Nabi 100, kita 100. Nabi ni dosanya macam kita kan? Nabi tak ada dosa. Siapa berani dalam surau ni kata Nabi ada dosa?
Cuba angkat tangan. Saya rasa tak berani kot. Kita yang buat dosa, Nabi tak ada dosa maksum. Kita yang buat dosa hari-hari 100 ni cukup ke tuan-tuan menjadi asbab kita keluar dari neraka Allah? Kita jangan bincang pasal rahmat, kita jangan bincang pasal masa awal baik besok jahat. Ini dah ada pun. Kan ada dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tenang, sekarang kita boleh pergi masjid. Jangan tenang. Allah boleh keluarkan kita dari masjid, letakkan kita di kelab malam, tuan-tuan. Macam mana Allah kutip kita dari tempat jahat dulu, dia letakkan kita dalam surau. Ni kan doa, ni kan dalam Quran. La tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati-hati kami. Selepas kau bagi kami hidayah. Jangan tenang dulu, tuan-tuan. Jangan tenang dulu. Siapa yang bunuh Sayyidina Umar? Bukan ke orang yang rapat dengan Sayyidina Umar, bukan ke orang yang ahli Al-Quran ni. Yang tikam tu ahli Al-Quran, tuan-tuan. Jangan tenang dulu. Sebab itu Allah ajar kita dalam As-Sajdah. Allah bagi tahu kita tiap minggu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Minta dengan aku. Macam mana nak minta? Khaufan wa tama'an. Kau kena rasa sifat khasyah kau ada, dan tamak dengan rahmat aku. Jangan tenang dulu sebelum, kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir al-kalam dakhala al-jannah. Jangan tenang dulu. Jangan tenang dulu sebelum kita dapat husnul khatimah. Sekarang ni zaman akhir, tuan-tuan, bukan zaman awal-awal 20-an dulu, 30-an dulu. Sekarang ni zaman dah hujung. Dan ketika zaman ni hujung, Allah masih hidupkan kita. Ketika zaman ni hujung, Allah hidupkan kita. Jadi macam mana kalau tak nak rosak amal? Bangkitkan rasa malu. Jangan tak malu dengan Allah. Allah ni baik dengan aku, tapi aku balas jahat dengan dia. Allah ni baik dengan aku. Yang bagi duit ni Allah, yang bagi harta ni Allah, yang buatkan perniagaan aku maju Allah. Aku kan minta dengan dia, majukan perniagaan aku, maju. Ketika maju ada duit, kita buat maksiat. Buat maksiat ni kan lawan Allah. Kan melawan lah kan? Melawan perintah Allah. Lawan Allah lah. Kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Hidup ni kan nikmat. Jadi kita guna nikmat ni, kita lawan balik dia. Allah bagi nikmat, kita lawan. Tuan-tuan yang tak akhir, sikit lagi yang tak akhir. Nak mengaji ni memang macam ni, susah. Dia tak sama macam tengok wayang, tuan-tuan. Orang tengok wayang tak puas. Ada orang yang tengok sampai 3-4 kali. Tapi dapat apa dapat pahala ke? Tengok wayang ni dapat pahala ke, tuan-tuan? Tak tahulah, kalau ada hujah mengatakan dapat pahala, wallahu alam. Kena bayar kan? Sekarang panggung wayang berapa? Berapa ringgit? Siapa yang dah tengok wayang baru ni? Berapa ringgit? Ramai ni. Yang pakai serban, pakai jubah pun pergi tengok wayang juga. Semua pergi tengok wayang. Baru wayang kita dah tak boleh tahan. Kalau Dajjal besok boleh tahan. Dajjal bawa apa? Semua dia ada. Dia tepuk bumi keluar emas, tuan-tuan. Dajjal ni bukan bawa kuih onde-onde tau. Dajjal ni bukan bawa kuih onde-onde. Ini yang mempertahankan. Salah betul tu cerita lain.
Sebab besok ramai yang tewas. Ramai orang tewas. Ramai orang tewas. Baik. Sikit lagi yang terakhir, apa kata ulama, yang merosakkan amalan, yakni kezaliman yang tak pernah berhenti. Kita tak nak berhenti buat jahat. Saya dah cakap pada awal kuliah saya, jahat ni bukan pada zahir saja. Bukan tinggal semayang aja, bukan tak puasa je. Jahat ni zahir batin. Zahir batin. Tapi jahat yang batin inilah yang orang tak nampak, yang orang biarkan. Cinta dunia sampai sayang, sampai tak percaya ayat Allah. Kita nak keluarkan untuk agama Allah ni sampai takut. Allah kata, kalau kau bersedekah 1 sampai 10, 10 sampai 700 kali aku bayar balik. Yang Allah kata dalam Quran, perniagaan yang tidak sekali akan rugi dan sia-sia. Tapi kita rasa, kalaulah aku infakkan harta aku masuk kat tabung surau, ruginya ya Allah, tak dapat apa. Baik aku pergi Langkawi, kan, mandi-mandi laut, naik apa, main kat apa taman air ke, kan, main banana ke, ya. Untung apa? Daripada sedekah ni dah buat apa, kan? Baik aku makan western ke, untung apa? Lepas tu guru saya ajar, tuan-tuan. Guru saya ajar, kalau kau makan kat luar, apa yang kau makan jangan lupa bawa balik, dia kata. Ketika isteri kau tanya, abang makan apa tadi? Tuan-tuan, Rasulullah ada buat macam kita ke? Rasulullah, dia pergi mana pun, balik dia akan peluk Sayyidina Fatih. Sebulan berapa kali kita peluk anak kita, tuan-tuan, yang kita kata kita ikut sunnah ini. Sunnah ini bukan serban sahaja, bukan siwak sahaja, tuan-tuan, bukan minyak wangi atar sahaja. Berapa kali kita peluk anak kita, kita cium anak kita. Apa yang kita makan, isteri kita makan tak? Tak. Kita kat luar makan sedap-sedap. Balik bila bini kita tanya, adalah. Kenapa bang tak bungkus bawa balik? Awak tu nak buat apa? Darah tinggi apa semua. Dia ni malaikat ke manusia, tuan-tuan? Sekurang-kurangnya dia makan, dia tak makan, tetapi menyampaikan hajatnya. Ini kasih. Itu Nabi cakap apa? Tidak sempurna iman seorang kamu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, sekat ini saja temuan saya dengan tuan-tuan. Pada kali ini saya minta maaf jika kedatangan saya tak menyampai target, tuan-tuan. Ustaz cakap tak ada apa-apa, tak ada manfaat pun. Saya memang bukan orang pandai. Jadi saya cakap cara bukan orang pandai. Jadi sebelum saya tutup kuliah saya, 3 perkara saya nak sampaikan dengan tuan-tuan. Pertama, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak jadi orang baik. Dan menantu saya, cucu saya, mudah-mudahan kami semua dapat jadi orang baik. Yang pertama. Kedua, saya minta tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Saya ada 3 madrasah. 1 madrasah di Kuala Lumpur Baru, 2 madrasah di Batangkali, yang ketiga madrasah kami di Kuala Terengganu. Madrasah di Kuala Lumpur, mungkin tuan-tuan maklum kan, tuan-tuan di Kuala Lumpur, tuan-tuan ada jumpa cendol tepi jalan sebelum di Kuala Lumpur, Madrasah Darul Atiq. Itu madrasah saya yang ditinggalkan oleh almarhum, dan saya teruskan lagi. Bukan saya ganti, saya teruskan. Dan madrasah di Batangkali ini madrasah yang saya buka sendiri tahun 98.
tahun 98 saya buka madrasah itu, iaitu madrasah untuk perempuan. Dan di Kuala Terengganu ada satu hamba Allah yang wakafkan. Pada asalnya saya tolak, tapi kita tak tahu takdir Allah, dan akhirnya saya terima juga. Dan sekarang hampir 6 bulan kita dah dirikan bangunan yang pertama, iaitu surau seluas 10,000 kaki persegi. Dan sekarang ni proses pembinaannya 60%. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Saya bukan nak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tak payah buat muka com. Tahu tak muka com? Orang Kedah kata muka com ni muka masam. Yang tu nak kutip duit lah tu, yang tu nak kutip duit lah tu. Tuan-tuan jangan risau. Saya bukan jenis kutip duit. Cuma saya nak beritahu tentang madrasah. Keperluan kami sebulan hampir 60,000. Tak termasuk pembinaan yang sedang dibuat. Saja nak beritahu. Jadi saya nak minta doa tuan-tuan supaya doakan madrasah kami. Saya bukan minta duit. Tuan-tuan jangan salah anggap. Saya tak buat tabung, saya tak ada buat lot wakaf, saya tak buat apa-apa. Memang ini perangai saya. Tolong doakan, ya Allah, permudahkan urusan dan bantulah dia jika mana dia betul pada engkau. Kalau saya tak betul, Allah tak payah tolong, tak apa. Kalau saya tak betul, niat saya tak betul, apa yang saya buat tak betul, Allah tak tolong pun tak apa. Sebab saya takut istidraj. Yang kedua. Ketiga, saya berharap kepada seluruh jawatan takmir, pegawai tadbir surau ini, tak payah berkelahi dengan saya lepas kuliah ni untuk bagi sagu hati. Kerana saya memang tak menerima apa-apa sagu hati dalam kuliah saya. Di mana-mana saya pergi. Sebab itu saya kata, saya datang bukan nak mengajar, saya datang menghubungkan silaturahmi. Jadi, tuan-tuan maklum, nanti lepas ni tak payah berkelahi. Yang ni untuk sekolah Ustaz, tak payah berkelahi dengan saya. Saya bukan jenis orang macam tu. Bila saya kata tak ambil, tak ambil. Nanti tuan-tuan kalih, yang ni untuk sekolah Ustaz. Ni kalau saya tak kuliah, tuan-tuan tak bagi. Kalau saya saja datang semayang Zuhur, tuan-tuan bagi ya untuk sekolah. Muhung lah tuan-tuan. Sampo itu takkan sampai kat saya. Sabit saya kuliah maghrib, tuan-tuan bagi. Tadi kita dah baca ayat ni. Kalau kita berkehendak haban dunia, Allah akan bagi. Tapi kalau kita berkehendak haban akhirat, Allah akan bagi. Orang yang berkehendak haban dunia, akhirat satu pun dia tak akan dapat. Jadi saya tak mahu haban dunia ni. Dunia ni telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah janji? Ada dalam Quran. In tansurullaha yansurukum. Apa lagi Allah janji? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan kelepasan. Kemudian Allah janji apa kat kita? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sebut tu takwa ke? Allah sebut itu meniaga? Allah sebut itu takwa ke? Allah sebut situ pi ceramah? Saja nak tanya kat tuan-tuan. Kalau saya yang mengajar ni, saya tak percaya dengan ayat Allah, apa guna saya mengajar? Saya sendiri pun tak percaya, tuan-tuan. Jadi cakap saya kosong. Cakap orang tak percaya. Macam orang jual pergi jalan. Tahu orang jual pergi jalan. Barang ni macam ni, rupa dia kelebong lebih. Kelentong lebih banyak daripada benda betul. Maka itu matlamat saya. Tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga dan juga madrasah, mudah-mudahan dalam rahmat dan pertolongan Allah sentiasa dalam redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah istiqamahkan apa yang saya buat saya dapat teruskan sehingga saya ghabah, Allah tarik roh saya sampai nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami angkatkan kedua tangan kami ya Allah pada malam ni
Di dalam rumah-Mu ya Arhamar Rahimin, kami mengaku setiap kesalahan kami kepada Engkau ya Allah. Maafkan salah-salah kami ya Allah. Ampunkan akan kesilapan kami ya Allah. Sama ada kesilapan itu dan kesalahan itu kami masih ingat, ataupun kesalahan itu dan kesilapan itu kami dah lupa, kami ya Arhamar Rahim. Ampunkan kami dan maafkan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau masih hidupkan kami hari. Ya Allah, jadikan kesempatan hidup yang Kau kurniakan atas kami, kami akan dapat buat baik. Kami akan terus buat baik ya Allah, sehinggalah Kau cabut roh kami daripada jasad ini ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Satu permintaan kami ya Allah, yang kami benar-benar inginkan Kau kabulkan permintaan ini ya Allah. Ya Allah, besok ataupun bila pun saat yang Kau akan matikan kami ya Allah, berilah kami peluang dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jangan Kau bisukan mulut kami, jangan Kau keluarkan lidah kami daripada dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat kami sakaratul maut, saat kami mengakhirkan nafas kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami bukan orang baik, tapi jadikan kami di kalangan orang-orang baik. Ya Allah, kami bukan orang betul, tapi Kau jadikan kami di kalangan orang-orang betul ya Allah. Ya Allah, kami bukan orang saleh, kami ni orang jahat, tapi pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Kami sangka sahaja kami orang baik ya Allah, tapi pada hakikat kami jahat pada sisi Engkau ya Arhamar Rahimin. Kerana kami masih tidak mampu meninggalkan segala perkara yang Kau tidak redha ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami cuma rasa kami orang baik, kami bagus, tetapi pada sisi Engkau pandang kami dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Allah manzur ilaina ya Allah binazratir rahmah. Allahumma anzur ilaina ya Allah binazratir rahmah. Allahumma anzur ilaina ya Allah binazratir rahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.